Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi. Pelajaran kita hari ini adalah sambungan kepada pelajaran yang lepas, di mana dalam pelajaran yang lepas, kuliah yang lepas, kita bincangkan tentang hadis ke-64 ini. Tetapi yang sebenarnya dia dasarkan setengah-setengah nuskhah tu, yang ini tak ada di dalam Sahih Bukhari. Maka tidak ada nombor lah. Kita buat macam tanda macam ni lah. InsyaAllah tidak ada nombor sebab takut jadi nanti bercanggah dengan penomboran edisi ataupun cetakan-cetakan lain. Walaupun di dalam nuskhah cetakan India dan Pakistan ini ada, hadis ini ada. Kalau ada, bermakna dia hadis yang ke-64. Dan hadis seterusnya, yang ini hadis yang ke-65 jadinya. Tetapi oleh kerana kita tak bagi nombor di situ, dia jadi yang ni, jadi 64. Tetapi kita telah bincangkan sebelum ni bahawa hadis ini ada di dalam cetakan India dan Pakistan. Walau bagaimanapun mereka juga tidak beri nombor di sini, seperti telah kita kemukakan sebelum ini. Elok sekali lagi rasanya kalau saya tunjukkan, ini sebagai contoh. Jadi ini sebagai contohnya. Ini sebagai contohnya. Ini cetakan Pakistan ini. Cuba tengok di sini. Dia buat bintik begini saja. Inilah yang kita nak bincang hari ini. Di dalam kebanyakan nuskhah, riwayat ini dikemukakan oleh Imam Bukhari secara ta'liq sahaja. Begini, seperti yang ada di sini. Rawahu Musa wa Ali bin Abdul Hamid an Sulaiman an Thabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Itu sahaja yang ada selepas daripada hadis yang ke-63 ni. Selepas hadis 63 di hujungnya ada riwayat ta'liq. Ini rawahu Musa wa Ali bin Abdul Hamid an Sulaiman an Thabit an Anas. Tetapi di dalam edisi Pakistan ini, riwayat Musa yang disebut secara ta'liq itu disebut pula dengan terang selepas ni. Kira-kiranya hadis nombor 64 lah. Haddathana Musa bin Ismail. Musa itu maksudnya Musa bin Ismail. Qala haddathana Sulaiman bin Al-Mughirah. Inilah an Sulaiman. Sulaiman ini maksudnya Sulaiman bin Al-Mughirah. Qala haddathana Thabit an Anas, dan seterusnya. Dia ada ni. Ada yang ni. Hadis yang kira-kiranya yang ke-64. Lepas tu habis bab 7. Ni 64-nya. Berdasarkan nombor yang ada. Jadi yang tadi tu tak ada nombor lah. Begitu ya. Kalau kita tengok di sini, di dalam Umdatul Qari, ni dia nombor 5 pula. Sebab dia mengikut bab, nombor 5. Ini hadisnya. Hadis ni yang ke-63 tu. Yang ke-64, yang ke-64 tidak ada. Sebaliknya dia terus ada. Ini saja, riwayat ta'liq ini saja ada. Lepas tu tak ada. Lepas tu terus bab ma yuzkaru fil munawalah, iaitu bab yang ke-7, seperti di dalam nota kita ni. Selepas ni barulah 64. Selepas ni barulah 64. Begitulah. Dan begitu juga kitab-kitab lain, Fathul Bari dan lain-lain. Tak apalah. Berdasarkan kitab yang ada, di sini ada ini hadisnya. Yang boleh dikatakan dalam semuanya ada secara ta'liq dikemukakan oleh Imam Bukhari. Dan kita telah bincangkan dengan panjang lebar berhubung dengan ta'liq itu. Kenapa Imam Bukhari kemukakan secara ta'liq di dalam nota sebelum ini. Kita tengok dulu sebelum pergi seterusnya.
Dia ada ni Musa bin Ismail At-Tabuzaki dan Ali bin Abdul Hamid meriwayatkan hadis ini daripada Sulaiman bin Al-Mughirah, daripada Thabit, daripada Anas, daripada Nabi SAW. Ini maksud adanya secara ta'liq sahaja. Jadi riwayat selepas ini itu tidak ada. Kalau ada pun dalam riwayat, dalam nuskhah cetakan Pakistan dan India, seperti saya telah kemukakan tadi. Jadi riwayat ini tak ada dalam kebanyakan nuskhah. Dalam kebanyakan nuskhah. Nuskhah yang dipakai oleh Hafiz Ibn Hajar, Al-Aini, Qastalani dan lain-lain tidak ada hadis ini. Walau bagaimanapun Hafiz Ibn Hajar sebutkan di dalam syarah dia. Begitulah, sebagai hadis dengan nombor yang berasingan itu tidak ada. Baiklah, berdasarkan apa yang ada ini, sebab kita nak ambil semua walaupun yang khilaf pun masuk, cuma yang kita akan beri tanda lebih kurang begini ya. Wabihi qala haddathana Musa bin Ismail qala haddathana Sulaiman bin Al-Mughirah qala haddathana Thabit an Anas qala nuhina fil Quran an nas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana yu'jibuna an yaji'a ar-rajul min ahli al-badiyah al-aqil fayas'aluhu wa nahnu nasma'. فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله عز وجل. قال فمن خلق الأرض والجبال؟ قال الله عز وجل. قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله عز وجل. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, katanya Sulaiman bin Mughirah meriwayatkan kepada kami, katanya Thabit meriwayatkan kepada kami daripada Anas. Beliau berkata, di dalam Al-Quran kami telah dilarang bertanya Nabi SAW. Kerana itu kami suka sekali jika ada seseorang dari kalangan di kawasan pedalaman, yakni orang Badui yang bijaksana, datang bertanya Nabi SAW, dan kami pula mendengarnya. Maka datang seorang Badui dan dia terus berkata, yakni kepada Nabi SAW, utusanmu datang kepada kami dan dia memberitahu kami bahawa engkau mendakwa sesungguhnya Allah mengutuskanmu. Nabi SAW menjawab, benar. Orang itu bertanya terus, siapakah yang menjadikan langit? Nabi SAW menjawab, Allah. Orang itu bertanya lagi, siapakah yang menjadikan bumi dan bukit bukau? Nabi SAW menjawab, Allah. Orang itu bertanya lagi, siapakah yang meletakkan segala manfaat dan faedah di bumi ini? Nabi SAW menjawab, Allah. Orang itu selanjutnya berkata, demi Tuhan yang telah menjadikan langit dan telah menjadikan bumi, serta telah menegakkan bukit bukau dan telah meletakkan padanya segala manfaat, adakah Allah telah mengutuskanmu? Nabi SAW menjawab, iya. Orang itu berkata, utusanmu mendakwa bahawa kita wajib
mengerjakan sembahyang 5 waktu di samping wajib membayar zakat harta kita. Nabi SAW menjawab, benar. Kata orang itu, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau. Adakah Allah menyuruh engkau tentang perkara itu? Nabi SAW menjawab, ya. Orang itu berkata, utusanmu mendakwa bahawa kami perlu berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun. Nabi SAW menjawab, ya. Orang itu berkata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau, adakah Allah memerintahkanmu tentang berpuasa ini? Nabi SAW menjawab, ya. Orang itu berkata lagi, utusan engkau mendakwa bahawa kita perlu naik haji, iaitu kepada sesiapa yang mampu mengerjakannya. Nabi SAW menjawab, benar. Orang itu berkata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau, adakah Allah menyuruhmu tentang perkara ini? Nabi menjawab, ya. Akhirnya orang itu berkata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan sebenar, aku tidak akan menambahkan sesuatu daripada apa yang tersebut itu, dan tidak akan mengurangkannya. Mendengar kata-kata orang itu, Nabi SAW pun bersabda, jika dia benar, pasti dia akan masuk syurga. Itulah hadisnya. Lepas tu barulah hadis lain, bab lain. Tak apalah, kita tengok setakat ini dulu. Kalau sempat kita ambil lagi. Ini hadis 63. Mula-mula sekali hadis 64 ini, tapi tidak 64 lah, hadis tanpa nombor ni, sebab ada khilaf antara nuskhah, ya. Diriwayatkan oleh Musa bin Ismail daripada gurunya Sulaiman bin Al-Mughirah. Sulaiman bin Al-Mughirah. Kita ada nota di sini. Di bawah nota 68 telah pun disebutkan bahawa hadis ke-64 ini tidak terdapat di dalam kebanyakan nuskhah Sahih Bukhari. Ia hanya terdapat di dalam nuskhah Firabri sahaja. Di dalam Sahih Bukhari yang digunakan oleh Hafiz Ibn Hajar, Al-Aini, Al-Qastallani dan lain-lain untuk syarah mereka, tidak ada pun hadis ke-64 di bawah bab ke-6, iaitu bacaan dan ardu di hadapan muhaddis. Imam Bukhari hanya mengemukakan riwayat ke-64 ini secara ta'liq sahaja, setelah mengemukakan hadis ke-63. Seperti saya sebut tadi lah, saya telah tunjukkan tadi. Menurut para ulama yang menerima adanya hadis ke-64 berdasarkan nuskhah Firabri pula, mengatakan apa yang disebut sebagai riwayat ta'liq selepas hadis ke-63 itu sepatutnya tiada lagi. Kalau ada yang ni, sepatutnya riwayat ta'liq itu tak ada lah. Setelah adanya riwayat tersebut secara mausul sebagai hadis ke-64, sepatutnya tak ada lah. Tapi dalam riwayat, di dalam nuskhah cetakan Pakistan dan India itu, dia ada juga ta'liq itu. Nuskhah yang tersebar di benua kecil India pula mengandungi hadis ke-64 sebagai hadis mausul yang berasingan. Maknanya hadis yang sempurna lah, lengkap sanadnya. Alasan mereka mentarjihkan nuskhah Firabri ialah kerana Firabri merupakan murid istimewa Imam Bukhari. Kerana Firabri merupakan murid istimewa Imam Bukhari. Beliau telah menerima, yakni mempelajari secara talaqi Sahih Bukhari daripada Imam Bukhari sendiri, maksudnya secara langsung, sebanyak 2 kali. Sesetengah ulama pula berpendapat sebanyak 3 kali. Ini tentang hadis yang tidak bernombor, tidak bernombor ini. Kira-kiranya hadis yang ke-64 lah. Sebenarnya hadis ini ada kaitan dengan hadis ke-63 sebelum ini. Kebanyakan ulama mengatakan ini cerita orang yang sama. Orang Badui yang tersebut di dalam hadis ini adalah Dhimam bin Tha'labah yang tersebut di dalam hadis ke-63. Cuma lafaz dia tu memanglah berbeza.
pada setengah-setengah tempat. Ada setengah-setengah tu tidak tersebut di dalam riwayat ke-63. Ini juga merupakan salah satu sebab kenapa sesetengah ulama tidak menganggap ini satu riwayat yang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada kitab sahihnya. Sebab nampak ada pertentangan di situ. Dan yang lebih sahihnya ialah berdasarkan riwayat 63. Tapi setengah-setengah ulama yang terima riwayat ini, mereka mengatakan pertentangan yang ada pada tahap itu seperti itu tidak mencacatkan lagi. Bahkan kita sepatutnya menjadikannya sebagai penjelas kepada riwayat sebelum itu. Dan oleh kerana sebahagian besar daripadanya sama seperti yang tersebut di dalam riwayat ke-63, maka kita boleh mengatakan riwayat ini juga berkaitan dengan riwayat yang samalah dengan riwayat yang ke-63. Cuma setengah-setengah perkara yang tidak disebut di dalam riwayat 63 itu sebenarnya berpunca daripada satu riwayat bil makna, yang tentu sekali ada di situ tasarruf perawi. Ini perubahan lafaz itu disebabkan perawi, disebabkan perawi, sebab dia tidak meriwayatkan berdasarkan lafaz hadis, tapi berdasarkan makna sahaja. Setengah-setengah perkara yang tidak ada tersebut di dalam riwayat sebelum ini tentang haji misalnya, naik haji, di dalam riwayat ini ada sebut. Maka bagi ulama yang menerima riwayat ini sebagai riwayat yang ke-64 selepas daripada 63 tu, mereka kata ini termasuk dalam ikhtisar, bab ikhtisar. Apa yang diringkaskan oleh perawi. Maknanya hadis yang ke-63 itu di dalamnya diringkaskan, tidak disebutkan setengah-setengah perkara. Sebab kalau kita mengambil kira Imam ni pergi kepada Nabi SAW pada tahun yang ke-9, maka sudah tentu haji pun diwajibkan pada masa itu. Kenapa tidak disebut? Berdasarkan setengah-setengah ulama, dia kata haji belum lagi difardukan. Maknanya kepergian Imam ni pergi bertemu dengan Nabi ni ketika tu haji belum lagi diwajibkan. Di situ sudah ada pertentangan. Di situ nampak ada pertentangan. Tetapi bagi yang terima, dia kata sebenarnya tidak. Itu berdasarkan perawi yang meringkaskan hadis, meriwayatkan hadis secara ringkas, di mana dia tidak sebut semua. Dia sebut sekadar apa yang diingatinya, ataupun itu saja yang tidak disebutnya. Itu yang utama. Ini riwayat Anas juga. Beliau berkata, di dalam Al-Quran kami telah dilarang bertanya Nabi SAW. Sedangkan dalam riwayat sebelum ini tak ada disebut gitu. Inilah beberapa tempat perbezaan itu. Seperti saya telah sebutkan sebelum ini, bagi ulama yang kata ini telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bagi mereka mungkin Imam Bukhari menilai semula, nampaknya terdapat pertentangan banyak tu di dalam ni, jadi dia buang sebab riwayat ini dari sudut-sudut tertentu tidak menepati syaratnya. Memang begitulah cara Imam Bukhari kalau kita perhatikan, berdasarkan perbezaan nuskhah Sahih Bukhari ini, sebab dia setelah selesai menulis kitab Sahih Bukhari, lama lagi hidup, dan dia duduk mengajar. Dalam masa itu dia ada baiki di sana sini, hasil daripada pembaikian itu berlakulah apa yang berlaku ini. Tetapi bagi yang terima, dia kata tidak. Ini berdasarkan ikhtisar perawi atau riwayat bil makna, dia kata. Berdasarkan riwayat bil makna. Jadi kenapa, di mana dalam ayat mana kami dilarang bertanya Nabi SAW itu? Memang ada pun di dalam Al-Quran. Dan kenapa? Itu dapat kita lihat pada nota 72 ni. Nota 72 ini.
Sekarang saya nak lepas lah, saya nak peserta kita, mana-mana peserta kita baca baca ni. Seterusnya siapa nak baca? Silakan. Siapa ni? Ali Hanifah Anwar. Ya, Ali Hanifah. Ya, sila baca, sila baca. 72. Ya. Larangan itu terdapat di dalam firman Allah berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum 'afallahu 'anha. Wallahu ghafurun halim. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi perkara-perkara yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu. Dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Allah maafkan kamu dari kesalahan bertanyakan perkara-perkara itu yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran. Kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Surah Al-Ma'idah ayat 101. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa beliau berkata, kana qaumun yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihza'an fayaqulu ar-rajulu min abi Man abi fayaqulu ar-rajulu man abi wa yaqulu ar-rajulu tadillu naqatuhu aina naqati فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم حتى فرغ من الآية كلها. Bermaksud, sekumpulan orang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud mempermain-mainkan baginda. Lalu ada yang bertanya, siapa ayahku? Dan ada pula orang yang kehilangan unta bertanya, di mana untaku? Maka Allah menurunkan berhubung dengan mereka ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini hingga ke akhirnya. Di dalam sesetengah riwayat tersebut, para sahabat telah mengemukakan 13 soalan semuanya. Imam Bukhari juga mengemukakan satu hadis yang diriwayatkannya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fayuharrima min ajli mas'alatihi fahurrima min ajli mas'alatihi. Bermaksud, sesungguhnya orang Islam yang paling besar kesalahannya ialah orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, lalu ia diharamkan kerana soalannya. Di sini mungkin timbul satu kemusykilan bahawa adakah para sahabat memang tidak mengemukakan apa-apa soalan kepada Nabi SAW dalam majlis baginda. Bukankah terdapat sekian banyak hadis yang menyebut pertanyaan mereka kepada Nabi SAW, dan bukankah terdapat banyak juga hadis yang meminta supaya mereka bertanya dan mengemukakan soalan-soalan? Jawapan kepada kemusykilan di atas ialah pertanyaan yang terlarang di dalam firman Allah ini ialah yang sia-sia, tidak berguna, remeh-temeh dan boleh menjatuhkan maruah dan air muka seseorang. Seperti tersebut di dalam hadis yang menyatakan sebab nuzul bagi ayat tersebut. Pertanyaan yang banyak juga boleh membawa kepada tanggungjawab yang lebih banyak. Kerana bimbangkan hal itu, maka para sahabat tidak banyak bertanya. Terutamanya setelah turun ayat 101 surah Al-Ma'idah. Tetapi keadaan itu tidaklah berpanjangan. Ia hanya melibatkan beberapa ketika sahaja. Pada ketika itu mereka semacam kaku
dan dikelubungi semacam perasaan takut. Minat kepada ilmu yang sentiasa membuak-buak di dalam jiwa mereka pula mahukan sesuatu yang baharu daripada Nabi SAW. Keadaan itulah yang digambarkan oleh Anas di dalam hadis ini. Kerana itu kami suka sekali jika ada seseorang dari kalangan penduduk desa, iaitu orang Badui yang bijaksana, datang bertanya Nabi SAW dan kami pula mendengarnya. Itulah latar belakangnya. Latar belakang yang menyebabkan sahabat-sahabat tak bertanya tu, diam saja. Sebab ada larangan daripada Allah SWT. Larangan itu pula disebabkan ada yang bertanya yang bukan-bukan lah. Yang bertanya yang bukan-bukan. Baca lagi nota seterusnya. Dan kami pula mendengarnya. Cuba baca ni seterusnya. 73. Kerana telah turun ayat 101 surah Al-Ma'idah dan kerana terdapatnya ancaman dari Allah pada ayat berikutnya, iaitu 102 ini. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Bermaksud, sesungguhnya perkara-perkara yang serupa itu pernah ditanyakan kepada Nabi mereka oleh suatu kaum dahulu sebelum kamu. Kemudian mereka menjadi kafir dengan sebab pertanyaan itu, iaitu kerana setelah diterangkan mereka tidak menerimanya. Al-Ma'idah ayat 102. Para sahabat dikuasai semacam perasaan takut. Kehebatan Rasulullah SAW pula telah menguasai jiwa mereka. Kebiasaan baginda ialah menganjurkan para sahabat melakukan perkara yang bernas dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tepat, sehingga tidak perlu ditanya berkali-kali untuk memahaminya. Perkara yang diberitahu baginda juga tentunya lebih baik dan lebih sesuai untuk mereka. Ringkasnya, keadaan itu telah pun meresapi jiwa kebanyakan sahabat dan mereka menerima apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan segala senang hati. Kadang-kadang ada juga kemusykilan yang hendak ditanya tetapi tidak dinyatakan sehingga disimpan selama 2 tahun. Keadaan seperti ini telah berlaku kepada beberapa orang sahabat, antaranya Ibnu Abbas. Jadi itulah yang menyebabkan teruskan lagi sedikit lagi. Dalam keadaan itulah mereka suka sangat sekiranya ada orang luar yang bijaksana dan tidak terikat dengan disiplin-disiplin sebagai murid Rasulullah SAW yang khusus datang untuk bertanyakan tentang sesuatu perkara. Sayyiduna Umar memuji Dhimam. Oh, sekejap. Dhimam. Sayyiduna Umar memuji Dhimam bin Sa'labah dengan berkata, "Ma ra'aitu ahadan ahsana mas'alatan wala awjaza min Dhimam." Bermaksud, tidak pernah kulihat seseorang yang lebih elok dan lebih ringkas pertanyaannya daripada Dhimam. Jadi itulah latar belakangnya. Bagi turun ayat 101 Al-Ma'idah itu. Dan itulah juga yang menyebabkan para sahabat tak berani bertanya, kaku. Sebab sebelum itu sudah ada beberapa pertanyaan yang menyebabkan Nabi SAW menampakkan kemarahannya. Sebab soalan itu bukan-bukanlah kira-kiranya. Dan orang-orang munafik pun ambil kesempatan jadi seperti golongan Yahudi dahulu. Buat bertanya. Sebab semasa wahyu masih diturunkan, ada kemungkinan hukum Allah SWT itu berubah. Dan ini seperti yang berlaku kepada Bani Israel, yang banyak bertanya. Bukan-bukan. Ketika Nabi Musa kata kepada mereka, "Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sebenarnya mana-mana lembu sahaja.
boleh mereka sembelih pada masa itu. Sebab Allah SWT menyuruh mereka menyembelih seekor lembu. Seekor lembu, mana-mana lembu lah. Asalkan kira-kiranya berdasarkan lafaz dia tu lembu betina. Ataupun kalau mengikut kaedah bahasa Arab, bakaratan itu lembu jantan pun boleh. Sebab ta di situ menunjukkan seekor. Ia bukan menunjukkan betina. Tetapi kalau kita mengambil kira zahirnya, lembu betina lah. Lembu betina sudah memadai. Jadi tidaklah payah untuk mereka menyelesaikan masalah. Mereka buntu, tak tahu siapa pun, ada orang mati seorang, tak tahu siapa pembunuhnya. Tanya Nabi Musa, siapa pembunuhnya? Tiba-tiba Nabi Musa kata, sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menyembelih lembu. Lalu mereka kata, atattakhiduna huzwa? Lalu timbullah dialog-dialog itu. Adakah engkau mempermain-mainkan kami? Kami tanya siapa pembunuh si mati itu, kerana tak ada yang mengaku, tak ada bukti pula. Tiba-tiba engkau suruh kami sembelih lembu. Padahal itu adalah langkah-langkah untuk mengetahui siapa pembunuh juga. Cuma dia cepat itu, terlalu cepat. Belum, seseolahnya belum lagi habis ayat, Nabi Musa kata tu terus menyampuk. Menyampuk tu pula dalam keadaan itu. Suruh tanya, ud'u lana rabbaka, tanyalah kepada Tuhanmu. Pertanyaan itu pun dalam bentuk yang tidak sesuai lah sebagai umat dengan Nabi. Tanyalah Tuhanmu. Seseolahnya Allah itu Tuhan Musa sahaja. Sedangkan mereka juga telah beriman. Sepatutnya kata tanyalah Tuhan kita. Tuhan kita. Biar dia ceritakan lembu betina tu macam mana. Jadi tanya-tanya tu panjang. Akhir sekali yang asalnya seekor lembu betina saja sudah memadai. Tetapi dengan tanya-tanya banyak tu akhirnya lembu betina yang digambarkan itu sukar sekali dicari. Lalu Allah SWT sebutkan fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka dapat sembelih juga lembu betina yang dicari itu, tetapi hampir-hampir mereka tidak dapat melakukannya sebab terlalu sukar nak dapatkan lembu dengan sifat-sifat itu. Inilah maksud pertanyaan yang sia-sia, yang tidak berguna, yang menyusahkan. Yang itu bedalakum tasukum. Jika dinyatakan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Itulah larang pertanyaan seperti itulah yang dilarang oleh Allah. Dan ini telah berlaku kepada sahabat-sahabat juga. Seperti dalam hadis yang kita baca tadi. Dan Nabi SAW bagi kebenaran bertanya tu tanya yang bukan-bukan. Yang hilang unta pun tanya, di mana unta saya? Jadi benda remeh-temeh. Itulah yang dilarang asalnya. Dan kebetulan salah seorang sahabat tu ada orang pertikaikan dia tu anak sahabat tertentu. Mereka mengatakan ini sahabatnya anak zina. Jadi dia berasa terkilan lah dengan percakapan orang yang begitu terhadap dia. Lalu dia tanya, siapa ayahku? Dia tanya, itu juga antara yang dia tanya. Tetapi dia adalah latar belakang dia sendiri. Kebetulan Nabi SAW terus kata situ, ayahmu Hudzafah. Jadi betul, bila ditanyakan kepada ibu dia, diberitahu kepada ibu dia marah. Kepada sahabat yang bertanya, siapa ayahku tu? Sebab dia kata, kenapa kamu tanya itu? Nasib baiklah Rasulullah SAW sebut itu, memanglah ayahmu tu Hudzafah. Tapi kalau dia sebut ayah tu orang lain, tidakkah malu kita? Sebab memang di zaman jahiliah tu berlaku macam tu, hubungan antara lelaki dengan perempuan ni tak menentu. Jadi anak-anak yang ada tu, ramai daripada mereka memang bukan anak yang
hasil perkahwinan secara sah antara mereka itu adalah hasil perhubungan haram. Itu semasa jahiliah. Lalu macam-macam lagi tanya. Akhirnya itu dalam cerita yang lebih panjang lah. Dalam Bukhari sendiri pun ada sebut. Akhirnya Sayyidina Umar pergi melutut di hadapan Nabi SAW. Minta maaf, berhentilah, cukuplah. Sayyidina Umar kata sambil merayu kepada Nabi SAW. Jadi ini semua mengajar adab kepada kita, umat Islam. Dan begitulah para sahabat itu terdidik oleh Nabi SAW. Kalau nak tanyalah yang munasabah, yang masuk akal, yang ada faedahnya, berguna untuk kita. Jangan tanya yang bukan-bukan, yang tak ada kena-mengena dengan kita. Jangan tanya itu. Sebab Nabi SAW pun ada bersama kita terhad masanya. Bukan dia nak hidup 100 tahun pun. Terbukti 63 tahun dah meninggal dunia. Jadi dalam masa yang ringkas itu sepatutnya diisi. Itu pengajaran di sebalik ini semua ni. Sebab itulah Anas kata kami semua diam, tak cakap apa. Tapi macam kita dah baca tadi, minat kepada ilmu tu sangat tinggi. Jadi dalam masa tu bukan lama, ada beberapa ketika sahaja. Anas kata kami semua suka sekali kalau ada orang-orang pedalaman, orang-orang Badui datang dan dia bertanya kan Nabi SAW soalan-soalan yang berguna. Sebab dia tu cerdik walaupun dia tu orang Badui, bukan orang bandar. Lalu datanglah kalau berdasarkan riwayat 63 Dhimam bin Tha'labah. Dhimam bin Tha'labah itu datang. Kalau kita mengambil kira riwayat ini samalah, dia datang. Lalu dia tanyalah seperti yang kita dah baca di dalam hadis tadi. Kerana di kawasan pedalaman yang bijaksana datang bertanya Nabi SAW dan kami pula mendengarnya. Maka datang seorang Badui, di 74. Seorang Badui yang datang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dhimam bin Tha'labah. Sebagaimana telah tersebut di dalam riwayat sebelum ini, yakni hadis nombor 63. Seperti saya telah sebutkan sebelum ini, bahawa perbezaan riwayat itu adalah kerana perawi yang meriwayatkannya. Di mana ada yang meringkaskan cerita itu dan menggunakan lafaz yang berbeza-beza. Maka berlakulah zahirnya nampak ada pertentangan di situ. Tetapi secara kasarnya ia adalah peristiwa yang sama. Seperti kita baca tadi, orang itu selanjutnya berkata, demi Tuhan yang telah menjadikan langit dan telah menjadikan bumi serta menegakkan bukit bukau dan telah meletakkan padanya segala manfaat, adakah Allah telah mengutuskanmu? Jadi dia ni pergi itu setelah menerima kunjungan utusan Rasulullah. Rasulullah hantar sahabat pergi mengajar, pergi berdakwah ke sana sini. Jadi ada sahabat yang pergi kepada kumpulan, kepada kaum Dhimam bin Tha'labah. Dia ceritakan Nabi yang terakhir, Nabi kita ni, Nabi kita ni, Nabi yang terakhir yang berada di Madinah itu mengajarkan begini-begini. Jadi dia pergi ni nak memastikan. Bagi Imam Bukhari mengemukakan hadis ini, tujuannya ialah dia nak kata riwayat secara ardu boleh diterima. Itu saja maksud Imam Bukhari, berdasarkan bab dia ni. Jadi tidak semestinya sesuatu cerita itu guru sepenuhnya yang membaca. Kalau murid baca, guru hanya mengesahkan saja ya, seperti yang tersebut di dalam hadis ini. Itu pun sudah boleh dipakai.
Bagi ulama-ulama yang mengatakan zimam ini pergi, pada ketika dia pergi itu dia belum Islam lagi, mereka mengatakan dalil ini hadis ini tak boleh dijadikan dalil sebab dia belum Islam lagi. Sedangkan orang belum Islam, orang yang bukan Islam, periwayatannya tidak boleh diterima, tidak boleh diterima. Sama ada dia dengar secara langsung Nabi cakap ke, sabda Nabi ke, atau dia tanya ke, itu semua tidak dipakai. Tapi bagi Imam Bukhari, bila dia kemukakan hadis ini di bawah tajuk bab ini, pada bagi dia telah Islam. Di situ pun masih khilaf lagi. Adakah dia Islam ataupun sudah Islam pada ketika ini ataupun belum lagi. Bagi Imam Bukhari dan ramai lagi ulama-ulama yang lain mengatakan dia telah pun Islam pada ketika itu. Jadi tanya ini sebagai pengesahan, wakil daripada kaum dia yang ramai-ramai tak datang itu. Dan ceritanya berdasarkan riwayat yang lain, setelah dia pulang balik ke tempatnya, dia bagi tahulah betul apa yang utusan itu cakap. Dan saya telah mengesahkannya dengan Nabi itu sendiri. Nabi itu sendiri. Jadi maksud telah Islam itu dalam peristiwa inilah dia Islam. Dalam peristiwa ini. Seperti apa nama ni, Abu Sufyan yang meriwayatkan hadis Heraklu tu. Ketika berlaku peristiwa Heraklu bertanya orang-orang Mekah tentang Nabi terakhir, dialah yang menjadi wakil. Dialah yang menjadi wakil mereka untuk menjawab soalan-soalan raja itu. Tapi pada ketika itu dia belum Islam. Kenapa Imam Bukhari memasukkan riwayatnya di dalam Sahih Bukhari sedangkan dia belum Islam? Jadi jawabnya sama seperti di sini. Walaupun dia belum Islam, tetapi dia menceritakan itu selepas dia Islam. Dan dengan sebab itu boleh pakai. Sama juga di sini Imam ini. Dia ceritakan ini selepas dia Islam. Kepada kaum dia tu selepas dia Islam. Dengan sebab itu kita boleh jadikan ini sebagai hujah bahawa murid baca di hadapan guru, guru dengar saja. Bukan guru sebut semuanya. Itu pun boleh. Itu pun sah. Itu pun sah. Kalau mengikut Imam Bukhari, murid itu boleh ketika menyampaikannya menggunakan lafaz tahdits dan ikhbar. Dia boleh kata haddatsana. Dan dia boleh kata akhbarana. Siapa nak baca ni pula, orang lain lah pula, ya. Kita bergilir-gilir, tak penat sikit. Siapa pula nak baca yang ni? Nota 75 ni. Saya Maulana. Siapa ni? Afif. Afif Rusdi ni pada mana ni? Afif Rusdi? Macang. Macang ya, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 75. Ibnu At-Tin dalam syarah Bukharinya menyebutkan bahawa riwayat pertama tajuk ini tidak menyebutkan naik haji kerana ia masih belum difardukan lagi. Tetapi di dalam sekejap ya. Bila kita ini sebab kita tulis Rumi kan, Ibnu At-Tin begitu. Caranya baca bila ada macam ni kita kena kata Ibnu Tin begitu ya. Bagaimana? Kena baca Ibnu Tin, bukan Ibnu At-Tin. Itu dari segi ejaan ruminya begitulah. Tapi yang sebenarnya dalam bacaan bila kita bertemu macam ni kita kena baca Ibnu Tin, bukan Ibnu At-Tin ya. Ini sebagai teguran lah. Sebab kita belajar ni nak baiki kan, sana sini. Begitu. Silakan. Ibnu Tin di dalam syarah Bukharinya menyebutkan bahawa riwayat pertama tajuk ini tidak menyebutkan naik haji kerana ia masih belum difardukan lagi. Tetapi di dalam riwayat ini dan riwayat Sahih Muslim ada disebutkan nak kerja haji. Boleh jadi pendapat ulama-ulama yang mengatakan kerja haji belum difardukan lagi itu sebenarnya terpengaruh dengan pendapat Al-Waqidi, seorang ahli sejarah, dan juga Muhammad bin Habib, juga seorang ahli sejarah yang mengatakan Imam berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-5. Tetapi riwayat Waqidi ini itu tidak sahih kerana dia seorang yang dhaif, dan jika dibandingkan dengan riwayat Imam Bukhari ini,
riwayat Sahih Muslim dan juga kandungan hadis yang menyebutkan tentang ayat 101 surah Al-Maidah yang turun di akhir hayat Nabi SAW, semuanya menunjukkan peristiwa ini telah berlaku di akhir. Paling tidak pada tahun berlakunya peristiwa Hudaibiyah tahun ke-6, tetapi yang lebih jelas lagi ialah ia berlaku pada tahun ke-8 atau ke-9. Kerana Dimam berjumpa dengan Nabi SAW sebagai wakil kepada kaumnya. Pada tahun ke-5, perjalanan orang Islam ke kawasan orang Islam tidak dibenarkan dan dihalang oleh orang musyrikin. Selepas perjanjian damai Hudaibiyah pada tahun ke-6, barulah dibenarkan mereka menziarahi kawasan orang Islam. Tahun ke-9 pula dikenali sebagai tahun wufud, iaitu tahun rombongan-rombongan datang melalui Nabi SAW. Maka sesuailah peristiwa hadis ini berlaku pada ketika itu. Ibn Abbas juga ada meriwayatkan hadis ini dan kewujudannya dalam peristiwa ini menunjukkan ia berlaku selepas pembukaan Mekah. Kerana mengikut kebanyakan ulama, beliau datang ke Madinah bersama ibu bapanya selepas pembukaan Mekah. Itu ceritanya. Yang di sini berbeza dengan riwayat ke-63 dari segi tak ada sebut dalam riwayat ke-63 itu tentang naik haji atau kerja haji. Sedangkan dalam riwayat ini ada sebut. Jadi kalau kita mengambil kira riwayat ini, maka yang lebih kuatnya ia berlaku di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan di peringkat awal. Orang yang mengatakan Nabi Dimam ni pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal, iaitu pada tahun ke-5, itu sebenarnya berdasarkan riwayat Waqidi. Riwayat Waqidi. Riwayat itu tidak begitu kuat. Tidak begitu kuat. Jadi kita kata kalau mengambil kira riwayat ini, riwayat ke-63 sebelum ini adalah riwayat yang ringkas. Riwayat yang ringkas. Jadi di sini ada sebut tentang haji. Di dalam riwayat Muslim juga ada sebut, begitu juga di dalam riwayat-riwayat yang lain. Jadi sebab itulah ramai ulama mengatakan hadis ini sebenarnya sebagai pelengkap kepada hadis yang ke-63. Ia menjelaskan banyak perkara. Menambahkan banyak perkara yang tidak tersebut di dalam riwayat sebelum ini, baik dari segi perkataannya ataupun dari segi kandungannya. Seterusnya, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan sebenar, aku tidak akan menambahkan sesuatu daripada apa yang tersebut itu dan tidak akan mengurangkannya. Ini kata-kata ni menunjukkan dia Islam. Seperti dalam riwayat sebelum ni disebutkan menunjukkan dia tu Islam, menerima Islam pada ketika itu. Sebab itu Imam Bukhari menjadikan riwayat ini dan riwayat sebelum ini sebagai hujah. Sebagai hujah untuk apa yang didakwanya di dalam tajuk bab. Di dalam tajuk bab. Bacaan, ini bab ke-6 maksudnya, bacaan dan ardu di hadapan muhaddis. Mana dalil dia bukti boleh ardu ni? Jadi apa yang disebutkan oleh Dimam di hadapan Nabi SAW itu adalah sebagai ardu. Ard. Kita telah bincangkan apa itu ard. Iaitu murid baca, sebut di hadapan guru dan guru mengesahkan, bukan guru yang baca. Imam Bukhari jadikan ini sebagai dalil. Nak jadikan dalil dalam bab hadis ni mesti dia kena Islam. Jadi bukti keislamannya tu ada di dalam riwayat ini. Dan dia kata dia tidak akan ubah, tidak akan menambahkan daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Setengah ulama memahami maksud kata-kata Dimam ini di akhir ini, apa yang Nabi sebut itu sahajalah yang akan dia lakukan, yang lain-lain dia tidak akan tambah. Maknanya sembahyang 5 waktu yang ditanya dia, dan Nabi kata memanglah Allah perintahkan aku supaya sembahyang 5 waktu. Jadi tidak tambah tu maknanya aku tidak akan sembahyang sunat lah, sembahyang 5 waktu saja, itu maksudnya. Begitu juga puasa 1 bulan dalam 1 tahun.
maknanya aku akan puasa itu sajalah, tidak akan menambah dan tidak akan mengurangkan. Ada juga yang berpendapat begitu. Tetapi kalau kita mengambil kira riwayat ini, pendapat seperti itu kurang tepat. Sebab ini sebenarnya dia sebagai wakil kaum dia yang menghantar dia pergi bertemu dengan Nabi SAW. Jadi apa yang disebut oleh Nabi ni maksud dia tidak akan tambahkan daripada apa yang disebut oleh Nabi. Dan tidak akan mengurangkannya bila dia balik kepada kaumnya menceritakan apa yang berlaku di antara dia dengan Rasulullah SAW di Madinah. Itu maksudnya, tidak akan menambahkan daripada apa yang Rasulullah sebut. Dia akan sampaikan betul-betul macam itulah. Ikut mana-mana pun ada perbezaan pendapat lah di sini. Dan Nabi SAW kata jika dia benar, pasti dia akan masuk syurga. Bagi golongan yang mengatakan dia hanya akan buat yang fardu saja, yang sunat dia tak akan buat, memanglah pasti akan masuk syurga. Kalau buat yang tu sekadar itu pun sudah ada jaminan dah masuk syurga. Tetapi di sini tidak dijelaskan masuk syurga tu syurga yang macam mana, dan mendahului orang-orang lain ke ataupun kemudian daripada orang lain, tidak pula disebut di situ. Tidak pula disebut, hanya sekadar pasti dia masuk syurga. Memanglah orang-orang yang beriman akan masuk syurga, walaupun masuk neraka dahulu sekalipun dia akan masuk syurga. Tetapi bagi ulama-ulama yang mengatakan ini, Nabi sebutnya sebagai suatu keistimewaan. Jadi apa artinya kalau kata masuk syurga kemudian misalnya masuk syurga selepas masuk neraka? Ini menunjukkan keistimewaan dia lah, kata dia. Dia pasti akan masuk syurga itu sebagai suatu keistimewaannya. Tentulah dia dapat keistimewaan. Menunjukkan dengan kehendak Allah SWT seseorang itu dapat masuk syurga awal, dapat masuk syurga yang istimewa walaupun dia tidak mengamalkan banyak, asalkan dia ikhlas dengan Allah SWT dan membuat apa-apa yang wajib itu dengan sempurna. Dengan kehendak Allah SWT boleh dia dimasukkan ke syurga yang istimewa dan masuknya awal, boleh jadi. Di satu pihak yang lain, bagi ulama yang mengatakan dia tidak akan menambahkan dan mengurangkan daripada apa yang tersebut itu, mana yang Nabi sebut dia tidak akan tambah, tak akan kurangkan. Mereka kata kerana jujur dan amanah dalam menyampaikan hadis Nabi SAW, walaupun tidak buat apa-apa amalan, hanya jujur dan amanah dalam menyampaikan ilmu yang diterima, itu pun sudah menjamin seseorang itu masuk syurga. Dia kata begitu. Jadi masing-masing dengan pendapatnya lah. Jadi menyampaikan ilmu dengan amanah, dengan jujur, dengan tidak menambahkan dan mengurangkan sesuatu daripada yang diterima. Itu soal agama ni, tidak menambah-nambahkan. Itu pun salah satu jaminan juga untuk masuk syurga. Bukan nak cerita di sini dia tu tidak akan menambahkan sembahyang sunat ke, puasa sunat ke, bukan berkenaan dengan itu. Seterusnya, jadi yang lain-lain tu oleh kerana lebih kurang sama lah sebelum ni. Maksud Imam Bukhari mengemukakan riwayat ini ialah nak cerita itu. Di sini kita ada nota ke-76. Siapa baca tadi? Silakan sambung bacanya. Afif, 76. Ya. Antara pengajaran panduan, pedoman dan hukum hakam yang terdapat di dalam hadis ini ialah: pertama, ilmu sebagai jaga adab memulakan persoalan dengan ayat pembuka yang membuatkan orang yang ditanya itu memberikan perhatian dan berwaspada, seperti memberitahu supaya jangan marah dan keras hati sebelum bertanya sesuatu yang agak penting. Kedua, ayat sumpah adalah sejenis bentuk ayat yang kasar dari segi ia menampakkan tiada keyakinan terhadap sesuatu perkara dan perlu kepada kepastian, dan juga ada tekanan dari segi tidak boleh dijawab secara bermudah-mudah. Ketiga, diharuskan bersumpah dan meminta orang lain turut bersumpah dalam perkara yang penting seperti bertukar agama. Keempat, setelah ulama seperti Hakim berkata bahawa hadis ini menunjukkan elok mencari
sanad yang lebih tinggi atau sanadul ali, iaitu rantaian sanad yang lebih sedikit perawinya dan lebih meyakinkan, seperti yang dilakukan oleh Imam dengan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tetapi ini adalah pendapat ulama kemudian, kerana Imam pada ketika itu belum Islam lagi. Rantaian sanad tidaklah menjadi sesuatu yang penting kepadanya. Kelima, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan apa yang disebut oleh Imam, itulah ia menjadi bukti bahawa kepada jenis periwayatan secara ardu yang hendak diterangkan oleh Imam Bukhari melalui tajuk bab ke-6 ini. Yang keenam, perkara yang disebutkan tadi itu sudah mencukupi untuk seseorang itu memasuki syurga. Yang disebutnya. Perkara yang disebutnya tadi itu sudah mencukupi untuk seseorang itu memasuki syurga, kerana setiap orang Islam tentunya akan memasuki syurga. Tetapi hadis ini bukan menyuruh supaya dilakukan perkara-perkara itu saja dan tidak dilakukan apa-apa yang lain. Kerana Nabi SAW menyebutkan bahawa dia pasti akan masuk syurga, tetapi tidak menyebut masuk dahulu atau kemudian. Seperti kita telah sebutkan tadilah. Jadi itu antara yang dapat disimpulkan daripada hadis ke-64 ini. Dan perlu juga dilihat kepada hadis yang ke-63. Panduan yang dapat kita ambil daripada itu, cuba gabungkan, insya-Allah akan dapat banyak lah. Akan dapat banyak daripada pengajaran daripada kedua-dua hadis itu. Alhamdulillah kita dapat nota ini, nota sambungan kepada hadis tadi. Ini ya. Bab ke-7. Hari ini kita akan masuk bab ke-7, iaitu bab ma yuzkaru fil munawalah wa kitab ahli al-ilmi bil ilmi ila al-buldan. Faqala Anas bin Malik nasakha Uthman bin Affan al-masahif fab'atha biha ila al-afaq. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائزا، واحتج بعض أهل الحجاز بالمناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. Itu apa nama ni, tajuk babnya ini. Ini tajuk bab. Ini dipanggil tajuk bab. Dan ini bahagian daripada tajuk bab juga, sebagai bukti kepada tajuk bab itu. Dan ia dikira sebagai sebahagian daripada tajuk bab. Tetapi semuanya dikemukakan untuk membuktikan tajuk bab. Walau bagaimanapun ia bukanlah merupakan hadis musnad dan hadis mausul. Imam Bukhari kemukakannya secara ta'liq sahaja, secara mu'allaq atau ta'liq sahaja. Ini waqala Anas, mana sanadnya? Tak ada. Inilah yang dikatakan riwayat secara ta'liq. Abdullah bin Umar dan Yahya bin Sa'id, Malik bin Anas berpendapat, siapa yang cinta kepada Imam Bukhari? Sedangkan Imam Bukhari tak sempat dengan semua mereka ni. Inilah yang dikatakan riwayat secara ta'liq. Semuanya secara ta'liq. Adapun dan riwayat secara ta'liq ni tidak ada nombor lah dalam Sahih Bukhari. Yang ada nombor tu adalah riwayat musnadnya. Riwayat musnadnya, mana riwayat yang sanadnya lengkap dan bersambung-sambung sanadnya. Hadis Bukhari yang dikatakan tinggi kedudukannya, istimewa itu, ialah yang ada nombor itu. Itu yang istimewa. Bab 7. Apa yang disebut tentang munawalah dan kiriman surat yang mengandungi ilmu oleh ahli ilmu ke pelbagai negeri. Anas berkata, Uthman telah menyalin beberapa mushaf, lalu dihantarnya mushaf-mushaf itu ke beberapa pelosok negeri. Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id dan Malik berpendapat cara itu harus.
mana dibolehkan. Sebahagian ahli Hijaz berhujah untuk keharusan munawalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menulis untuk ketua pasukan tentera sepucuk surat, dan beliau berkata, jangan kau baca surat itu sebelum sampai ke tempat sekian-sekian. Apabila ketua pasukan itu sampai ke tempat berkenaan, dia pun membaca surat itu di hadapan sahabat-sahabatnya dan memberitahu kepada mereka tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua Imam Bukhari kemukakan sebagai bukti. Kemudian baru hadis ke-64, sebab yang tadi itu hadis tak ada nombor. Sebab itu yang khilaf antara nuskha-nuskha Sahih Bukhari. Ini tak ada khilaf lah, semua ada ni. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. Ismail bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, katanya Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami daripada Salih, daripada Ibn Shihab, daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahawa Abdullah bin Abbas memberitahunya bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan seseorang untuk membawa surat beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkannya supaya memberikan surat itu kepada pembesar Bahrain agar disampaikannya kepada Kisra. Apabila Kisra membacanya, dikoyak-koyaknya. Saya rasa Ibnu Musayyab berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan terhadap mereka agar mereka juga dikoyak-rabakkan, agar mereka terkoyak juga, atau agar mereka dikoyak-rabakkan. Itulah hadisnya. Ini bab lain pula, ini pun panjang ceritanya. Saya rasa kita tidak sempat habiskan perbincangannya, sebab ini perbincangan panjang pula ni. Tapi kita bacalah setakat mana yang sempat ya. Setakat mana yang sempat. Bab ma yuzkaru fil munawalah wa kitabi ahli al-ilm bil ilmi ila al-buldan. Bab apa yang disebut tentang munawalah. Ini satu bentuk ada hadis atau bentuk tahammul hadis. Salah satu bentuk atau cara menerima hadis, menyampaikan hadis. Ini dalam kitab-kitab usul hadis atau mustalahul hadis, dia ada bab iaitu adaul hadis dan tahammul hadis. Bab cara menyampaikan hadis dan cara menerima hadis. Baiklah. Kita ada nota di sini, nota 83. Siapa nak baca silakan. Kita tukar-tukarlah orang baca ya. Tukar-tukar. Siapa nak baca silakan. Saya Maulana. Siapa ni? Muhammad Fazil. Muhammad Fazil daripada mana ni? Daripada Teluk Intan, Perak. Ya, silakan. Saya rasa Muhammad Fazil ni pernah baca dah kan? Beberapa kali kan? Betul Maulana. Tak apa. Baca. Sebelum ini, Imam Bukhari telah membuat bab tentang membaca dan mengemukakan hadis di hadapan guru. Sebelum itu lagi ialah bab guru yang membaca dan periwayatan menggunakan istilah haddatsana dan sebagainya. Sekarang Imam Bukhari ingin mengemukakan pula cara munawalah, iaitu guru memberikan kitab yang ditulisnya kepada murid. Kitab itu mengandungi sanad gurunya. Murid tersebut tidak membacanya pun di hadapan guru. Kalau guru itu menyebutkan
saya membenarkan kamu riwayatkan apa yang ada di dalam kitab ini dengan sanad saya. Maka murid tadi boleh meriwayatkannya dan periwayatan sebegitulah dipanggil periwayatan secara munawalah. Boleh juga kitab itu disalin daripada murid yang lain kemudian dikemukakan di hadapan guru yang menulisnya dan guru itu membenarkannya untuk meriwayatkannya. Mengikut istilahnya, munawalah terbahagi kepada dua. Satu, munawalah makrunah bil ijazah. Munawalah yang disertai kebenaran daripada guru. Mengikut Imam Bukhari, Ayyub As-Sakhtiyani dan lain-lain, cara ini membenarkan periwayatan secara haddatsana dan akhbarana. Seolah-olahnya guru itu sendiri yang membacanya atau dibacakan di hadapan guru. Ini kerana guru itu tentunya sudah mengambil tahu tentang muridnya yang ingin mengambil ijazah dan sanad daripadanya. Jadi ini semua ni kan tujuan Imam Bukhari buat bab ni nak cerita bentuk-bentuk tahammul dan ada hadis. Bentuk-bentuk terima dan menyampaikan hadis. Iaitu selain daripada dengar sendiri guru baca atau membaca di hadapan guru ataupun mengesahkan dengan guru, seperti yang kita telah bincang dalam bab-bab sebelum ini, ada juga satu lagi bentuk dipanggil munawalah. Ini munawalah dalam tajuk ni. Wa kitab ahli ilmi bil ilmi ilal buldan, ini isyarat kepada satu bentuk lagi riwayat, iaitu mukatabah atau murasalah. Kitab ahli ilmi bil ilmi ilal buldan ni makna tulis surat, tulis surat. Dalam surat tu ada hadis. Ada hadis. Itulah yang dimaksudkan di sini. Imam Bukhari nak cerita cara itu pun diterima juga, diguna pakai juga. Dan asasnya ada di dalam hadis Nabi SAW. Itu. Teruskan. Yang kedua, munawalah ghairu makrunah bil ijazah. Munawalah yang tidak disertai kebenaran guru. Terdapat khilaf ulama tentangnya. Ada yang berpendapat tidak boleh digunakan istilah haddatsana atau akhbarana, tetapi sebaliknya perlu digunakan nawalani fulanun atau akhbarani asy-syaikh munawalatan. Dia kena sebut gitu. Jadi tak boleh guna haddatsana kalau tanpa izin. Begitu. Kalau tanpa kebenaran guru meriwayatkannya, dia kena sebut nawalani fulan atau akhbarani syekh munawalatan. Dia tak boleh guna haddatsana dan atau akhbarana. Tapi kalau ada kebenaran guru, memang boleh kata haddatsana, seperti dengar sendiri daripada guru, atau akhbarana, seperti dibaca di hadapan guru dan kita mendengar sepenuhnya. Boleh kalau yang pertama. Yang kedua ni ada khilaf. Bukan semua kata tak boleh juga. Tetapi lebih cermat kalau kita dalam menyampaikan hadis seperti ini, kita kata nawalani fulan atau akhbarani syekh munawalatan. Silakan teruskan. Bermaksud si fulan, guru itu, iaitu guru itu telah memberikan kepada saya atau meriwayatkan kepada saya secara munawalah. Dengan istilah ini akan difahami bahawa murid itu tidak membaca di hadapan gurunya. Tidak juga gurunya membaca di hadapannya. Kelayakan penerima tadi perlu diperhatikan juga. Sekiranya dia seorang yang berkelayakan, maka boleh diterima periwayatannya. Sekiranya dia bukan orang yang mempunyai kelayakan, maka ia seharusnya ditolak. Setengah ulama menyatakan bahawa riwayat munawalah atau mukatabah mestilah disebut dengan lafaz amba'ana. Ada juga yang mengatakan mesti disertakan lafaz yang memberi makna mukatabah atau munawalah. Tetapi Imam Bukhari tidak mensyaratkannya. Cuma bila begitu akan timbul kemusykilan pula tentang riwayat-riwayat haddatsana dan akhbarana di dalam Sahih Bukhari, kerana tidak ada apa-apa tanda. Adakah ia betul
adakah ia betul-betul riwayat tahdits atau munawalah? Jawapannya ialah riwayat-riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari ini tidak dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Jika hanya diterima beliau melalui cara munawalah atau mukatabah sahaja. Bahkan Imam Bukhari mensyaratkan adanya subutul liqa, terbukti telah bertemu. Selain adanya mu'asarah sezaman antara murid dan guru. Imam Bukhari juga memilih perawi yang telah lama bersama gurunya, yang kuat ingatannya dan menjadi harapan kepada gurunya. Jadi, pendapat yang disebut oleh Imam Bukhari tadi adalah untuk umum dan tidak terpakai pada sahih Bukharinya ini. Jadi kalau mengikut pendapat yang mengatakan tanpa ada kebenaran guru pun kita boleh juga guna haddatsana atau akhbarana, itu maksudnya untuk biasalah kitab-kitab yang tidak tinggi kedudukannya. Adapun dalam Sahih Bukhari, adakah Imam Bukhari pakai begitu juga yang diterima secara munawalah atau secara mukatabah? Beliau gunakan istilah haddatsana atau akhbarana itu. Adakah begitu? Jawabnya tidak. Itu untuk kitab-kitab lain lah yang tarafnya rendah, jauh berbeza daripada Sahih Bukhari. Adapun Sahih Bukhari ini sendiri tidak begitu. Tentu sekali yang Imam Bukhari terima secara sah lah, dan bukan dalam bentuk munawalah ataupun mukatabah jika beliau menggunakan lafaz haddatsana atau akhbarana dalam mengemukakannya. Imam Abu Hanifah menolak periwayatan secara munawalah kerana baginya ia sama dengan surat yang dibacakan di hadapan qadi yang memerlukan saksi. Maka periwayatan secara munawalah ini juga memerlukan kepada dua orang saksi yang mengakui bahawa seseorang murid itu telah menerima tulisan gurunya, sama seperti dalam masalah surat yang dibacakan di mahkamah. Imam Bukhari menerima periwayatan munawalah dengan jawapan bahawa surat di hadapan qadi itu ialah dalam bab syahadah, iaitu kesaksian, dan ia tidak sama dengan bab ikhbar dan i'lan hadis, penyampaian hadis. Ini kerana ia lebih longgar dan tidak diketatkan dengan syarat-syarat seperti dalam bab syahadah, kesaksian. Kerana itu juga tidak ada beza antara periwayatan lelaki atau perempuan. Berbeza dengan kanun kesaksian di mana seorang lelaki menyamai dua orang perempuan. Begitu juga umur perawi tidak terhad seperti umur saksi mahkamah. Jadi di sini ada beza lah. Bagi Imam Bukhari, dia membezakan antara perawi dengan saksi. Ya. Saksi dalam mahkamah itu cerita lain. Itu memang lebih ketat lah. Ada syarat-syarat dia. Kena jaga syarat-syarat dia. Adapun yang di sini, dia tidak syarat begitu. Tak sama. Dengan sebab itu, munawalah ini satu istilah hadis. Dan ia digunakan pakai dalam bidang hadis. Ia bukan termasuk dalam bab kesaksian, bab syahadah. Dengan sebab itu kita tak perlu terikat dengan syarat-syarat yang tersebut di dalam bab syahadah itu. Itu bagi Imam Bukhari. Bagi Imam Bukhari begitu. Teruskan. Satu istilah lain yang hampir dengan munawalah ialah wijadah, iaitu seseorang murid menemui kitab gurunya yang tidak diberikan kebenaran oleh gurunya secara khusus. Ulama berbeza pendapat juga tentang cara ini. Periwayatan wijadah yang boleh diterima ialah sekiranya kitab gurunya itu dikenal pasti sebagai tulisan gurunya sendiri, juga sudah ditashihkan dan muridnya pula seorang yang berkelayakan. Dengan syarat itu boleh wijadah pun. Tapi kalau tidak cukup syarat itu tak boleh. Tak boleh. Kita kata haddatsani atau akhbarani, haddatsana atau akhbarana, tak boleh.
Bahkan kita sebaliknya kena menyatakanlah, gunakan lafaz yang menunjukkan kita dapati ada di dalam kitab. Misalnya kita kata wajadtu fi kitabi fulan, wajadtu fi khatti bi khatti fulan, begitu. Aku telah mendapati berdasarkan tulisan tangan fulan. Dia kena sebut begitu. Tak boleh guna haddatsani ataupun akhbarani. Ini menunjukkan penggunaan istilah itu perlu diperhatikan. Tidak boleh bermudah-mudah. Mengikut kajian hadis, di situlah antara faktor yang menentukan ketinggian kedudukan sanad sesuatu kitab itu daripada kitab yang lain. Ini salah satu faktornya. Mungkin setengah-setengah kitab tu yang wijadah pun dia guna haddatsani juga. Di situ jadi lemahlah kedudukannya. Sebab apa? Nampaknya sama semua, tak ada beza. Tak ada tahap-tahap dia tu. Mana yang tinggi, mana yang rendah, campur bau. Dengan sebab itu hadis kitab, sesuatu kitab tu akan dianggap kitab yang rendah. Kalau kebetulan sahih pun, sahihnya akan dianggap rendah. Begitulah caranya. Seterusnya 84 ini. Dan kiriman surat yang mengandungi ilmu oleh ahli ilmu ke pelbagai negeri. Ini Imam Bukhari mengisyaratkan kepada mukatabah, satu istilah hadis. Dalam periwayatan hadis kadang-kadang digunakan ambil hadis berdasarkan mukatabah, melalui mukatabah. Seorang guru ataupun seseorang lah, tak mestinya dia tu lebih tua, dia tahu hadis itu. Bila ditanya dia pun hantar surat, jawab, ini hadis ni lafaz dia begini. Itu dipanggil mukatabah. Di sini isyarat kepada mukatabah. Teruskan Fadil. Mana Fadil tadi? Muhammad Fadil tadi. Ya, Maulana. Teruskan sedikit lagi. Selain daripada periwayatan secara munawalah, Imam Bukhari juga mengemukakan satu lagi cara yang boleh diterima. Ia dipanggil mukatabah atau surat yang ditulis oleh ahli ilmu kepada ahli ilmu lain di serata negeri, secara tidak langsung mengisyaratkan kepada kepelbagaian cara untuk memperolehi ilmu, terutama di zaman kita sekarang ini dengan mesej digital, televisyen, cakra padat, kaset, rakaman suara, rakaman video dan sebagainya. Periwayatan dengan cara-cara begini dibenarkan dengan syarat dapat dipastikan kesahihannya dan sumbernya adalah daripada tuan asal dan tidak ada apa-apa tokok tambah dan perubahan dari pihak ketiga. Pengubahan dari pihak ketiga. Itu syaratnya. Maknanya kita boleh belajar. Kalau bukan hadis lagilah boleh. Kalau hadis pun boleh. Dengan syaratnya betul itu video tu bukan dipalsukan. Rakaman itu memang suara betul. Pasti begitu. Kalau tidak pasti tak boleh lah. Kalau tidak pasti. Ini dalam bab hadis khususnya. Tetapi dalam keadaan kita sekarang ni hadis tu ada di dalam kitab-kitab tu. Orang kata macam mana-mana pun kita boleh cek ada ke tidak. Ada ke tidak. Kemudian kita boleh pakai ke tidak, cara itu boleh jawabnya. Hadis pun apatah lagi untuk ilmu-ilmu yang lain lagi boleh. Lagi boleh. Dan sekarang ni boleh kita cek ini betul ke tidak. Boleh kita cek. Walau bagaimanapun kadang-kadang boleh keliru juga yang seumpama ini kan. Boleh keliru juga. Pengalaman lah, sebagai pengalaman lah. Pengalaman saya cuba cari syair-syair Iqbal misalnya. Dikatakan dalam banyak-banyak itu disebut ini suara dia sendiri. Padahal tidak. Suara orang lain. Inilah bendanya apabila orang tu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Kadang-kadang berlaku begitu. Tetapi kalau ada rakaman suaranya beberapa yang disahkan, dikeluarkan oleh pihak yang bertanggungjawab betul, yang boleh dipercayai,
Maka suara itu lah yang dianggap sebagai yang standard, yang lain-lain itu cuba tengok dengan sesuai ke tidak dengan yang itu. Tetapi itu soal syair apa semua, dia bukan perkara berat, bukan perkara berat, tidak berkait dengan Nabi SAW. Tapi kalau hadis ni lebih lagi lah kena pastikan. Teruskan. Penyalinan isi dan juga percetakan tanpa apa-apa pengubahan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan dibenarkan dengan izin pengarang asal. Kerana ada saja pengarang yang tidak mengambil berat tentang keuntungan dan hanya ingin menyebarkan ilmu ke serata tempat. Pengawalan dan izin ini termasuk di bawah kategori undang-undang hak cipta yang diterima Islam untuk menjaga hak pengarang. Kesahihan dan keaslian hasilnya supaya ia terjaga daripada tokok tambah orang yang tidak bertanggungjawab. Surat yang disertai dengan izin untuk meriwayatkan kandungannya itu sah untuk digunakan. Surat yang hanya mengandungi riwayat hadis sahaja, terdapat beberapa pendapat ulama tentangnya. Secara umumnya ia sah, tetapi periwayatannya mestilah disebutkan secara mukatabah seperti katabani atau haddasani kitabatan, yang bermaksud dia telah meriwayatkan kepadaku secara mukatabah atau secara murasalah dengan mengutus surat seperti ajazani murasalatan, yang bermaksud dia telah mengizinkan kepada saya secara murasalah. Jadi itulah antaranya. Panjang lagi ni, kalau kita bincang ni panjang lagi. Jadi saya rasa kita rehatlah dulu ya. Hanya sekadar itulah perbincangan Sahih Bukhari untuk hari ini. Sebabnya kalau nak sampai kepada hadis tu nak panjang sangat ya. Tak sempat dah. Mungkin hari ini cukup dengan yang ni saja. Tapi kita ada satu lagi kuliah selepas ni kan, iaitu 99 usul. Jadi untuk itu kita rehatlah sekejap. Kita rehat sekitar 20 minit ke, sekitar itulah. Kita rehat sekejap ya. Lepas tu kita datang lagi untuk sebagai tanda ni kita berhenti di sini ya. 86 ni belum baca lagi. InsyaAllah kita akan sambung daripada sini sebab ini panjang pula perbincangannya. Sekadar itulah dulu dan kita rehat sekarang ni. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mungkin ada tertinggal yang lepas-lepas. Ya. Saya tanya pasal apakah itu riwayat secara ta'liq? Ya. Riwayat secara ta'liq. Maksudnya? Ya. Tadi ada dalam kelas yang pertama tadi ada kata riwayat ta'liq. Riwayat ta'liq ni begini. Riwayat itu disebutkan tanpa sanad yang lengkap. Sanad yang disebutkan hanyalah bahagian atasnya sahaja. Misalnya Imam Bukhari kata Sayyidina Uthman telah menyalin mushaf-mushaf. Imam Bukhari dengan Sayyidina Uthman tentu tak bertemu. Bukan sezaman itu. Tak mungkin Imam Bukhari menerimanya daripada Sayyidina Uthman sendiri, itu tak mungkin. Sebab Imam Bukhari zaman lain, Sayyidina Uthman zaman lain. Jadi Imam Bukhari tahu Sayyidina Uthman buat begitu tu macam mana? Dia mesti ada sanad, mesti ada orang yang cerita. Memang kalau dikaji, kalau kita tengok kitab-kitab memang ada pun sanad dia. Cuma Imam Bukhari meringkaskan cerita. Untuk ringkas dia tu kata Sayyidina Uthman memerintahkan ataupun menyalin beberapa mushaf dan dihantarnya mushaf-mushaf itu ke beberapa pelosok negeri. Jadi itu dipanggil riwayat secara ta'liq. Sebab sanadnya bahagian bawah daripada pengarang itu sampai kepada orang yang dinukilkan daripadanya tidak disebut. Yang disebut hanya bahagian atas. Bahagian atas saja. Nah, itu maksudnya riwayat secara ta'liq. Riwayat seperti itu dipanggil, hadis seperti itu dipanggil hadis mu'allaq. Nah, itu istilah lah. Istilah. Ya, ada lagi? Dia riwayat ta'liq ni biasanya Imam Bukhari letak dalam tajuk bab dia tu. Dia buat tajuk,
Lepas tu dia bawa mari beberapa riwayat secara ta'liq untuk membuktikan kebenaran tajuk yang dibuatnya atau untuk menyokong tajuk yang dibuatnya. Tetapi riwayat secara ta'liq ni tanpa sanad ini dia ada macam-macam. Ada yang sahih menepati syarat Bukhari, ada yang sahih tetapi tidak menepati syarat Bukhari. Ada bahkan yang dhaif pun ada. Yang dhaif pun ada. Itu berkenaan dengan ta'liqat ataupun riwayat-riwayat ta'liq Imam Bukhari. Kalau riwayat ta'liq orang lain, lagi tu riwayat Bukhari itu walaupun secara ta'liq pada umumnya kuat juga. Tetapi kalau riwayat orang lain secara ta'liq, itu riwayat secara ta'liq itu juga termasuk dalam riwayat yang dhaif pada dasarnya. Kecuali kalau terbukti ia memang sanadnya bersambung dan perawi-perawinya adalah orang-orang yang kuat. Barulah kita kata ini sanadnya kuat. Tapi pada dasarnya kalau riwayat mu'allaq itu termasuk dalam riwayat yang dhaif juga. Wallahu a'lam. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Noor daripada Dungun, Terengganu. Ya. Baru join lah kelas Ustaz ni. Ya. Ya, nak tanya soalan saya mudah je Ustaz. Sejauh mana amalan Sufism ni, Sufi, serasi dengan agama kita Ustaz? Dia pada dasarnya kalau banyak daripada ajarannya itu, terutamanya yang berkait dengan akhlak, pembersihan jiwa, itu tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Bahkan itulah ajaran Islam. Cuma dia banyak bercampur, campur baur. Ada yang betul, ada yang tak betul. Berdasarkan pengalaman, dan berdasarkan dakwaan macam-macam lah, macam kita sebut tadi. Bagi kita yang belajar hadis ni senang saja. Kita kata Imam Bukhari kata Sayyidina Uthman buat begini-begini. Kita kata Imam Bukhari tak bertemu lah. Mesti ada sanad dia. Kalau tak ada sanad dia tu putus. Jadi dhaif. Imam Bukhari tak mungkin meriwayatkan daripada Uthman secara langsung. Mendengar daripada Sayyidina Uthman secara langsung sebab Sayyidina Uthman itu telah meninggal dunia, mati lama dah. Tapi kalau puak-puak sufi ni, ini masalahnya. Macam-macam dakwaannya. Orang sekarang ni bayangkan, orang sekarang ni mendakwa dia belajar fiqh dengan Imam Abu Hanifah. Boleh ke kita kata? Aku belajar dengan Imam Abu Hanifah kata 7 tahun. Itu ada tu, saya boleh tunjuk video. Tapi bukan di Malaysia lah. Mungkin Malaysia ni tak begitu teruk lagi, tapi di luar negara ada macam tu. Apa kita nak kata macam mana? Itu ta'liq ke apa tu? Dia dakwa bahawa dia belajar dengan Imam Abu Hanifah secara langsung. Dia belajar dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara langsung dalam Yaqazah. Inilah benda-benda yang merapu banyak juga dalam apa yang dikatakan sebagai tasawuf itu. Itulah yang banyak bertentangan, bercanggah, ditentang oleh ulama-ulama hadis. Sebab ulama hadis tak kenal, tak tahu benda-benda tu. Benda tu tak boleh dijadikan asas. Siapa saja boleh dakwah tu. Bertemu dengan Nabi Khadir lah, macam-macam dakwaan. Ini semua kekarutan yang telah meresap dalam ajaran-ajaran tasawuf. Termasuk orang-orang tarekat sendiri pun ramai yang terlibat. Itu sebabnya mereka ini sentiasa bertentangan. Ulama hadis tak boleh, tak ngam lah. Sebab apa? Sebab yang kita belajar tak mungkin begitu. Tak mungkin begitu. Dan kalau kata mimpi boleh berlaku, tapi mimpi bukan hujah. Ulama mana pun kata begitu. Ulama sufi sekalipun kata mimpi bukan hujah. Kalau tidak, ini dakwah bukan mimpi, sedar-sedar begini. 7 tahun belajar dengan Imam Abu Hanifah sendiri. Aku adalah murid Imam Abu Hanifah. Sama seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Syaibani. Ini dakwaan seperti ini tak akan memeningkan kepala. Dan kalau dibenarkan, kalau dibiarkan begitu. Sebab itu, dalam sufi ni, dalam tarikat-tarikat ni banyak berlaku benda-benda macam ni. Sebab dia boleh terima. Kalau boleh terima orang ni, kenapa tak boleh terima orang lain? Dakwaan orang lain. Dia jadi bahaya, mengancam agama. Itu sebab secara umumnya kita, ulama-ulama hadis, orang-orang hadis tak terima benda ni. Bahkan kita menganggap ia membahayakan Islam itu sendiri. Akhir sekali roboh semua binaan Islam itu.
strukturnya akan berubah. Segala kaedah-kaedah yang dibuat oleh ulama-ulama ini, sistem dirayah, riwayat, semua sia-sia belaka. Sia-sia belaka. Itu akibatnya. Sebab itu ditentang dengan begitu hebat oleh ulama-ulama, sekian ulama. Sebab itu bagi saya tak boleh lah. Nabi SAW pun pesan dah, kalau kita nak selamat, kita tak mahu sesat, ikut Quran dan Sunnah. Sudah cukup dah. Kalam tu dah ada, cukup dah. Sekadar itulah. Ya. Wallahu a'lam.